Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni cikgu nak tunjuk macam mana kita nak buat akaun, kita nak buat pembubaran perkongsian. Okey, ni soalan yang cikgu share dalam grup kelas pagi tadi. Okey, kalau dapat soalan untuk pembubaran perkongsian, okey, yang pertama kena ingatlah kita kena tutup. Okey, tutup semua akaun aset kecuali bank dan tunai. Okey, tutup akaun semasa, pindahkan ke akaun modal. Okey, lepas tu cikgu tulis kat sini, nampak tak rujuk muka surat 134 dan 135 buku teks. Okey, ni buku teks ya. Okey, untuk permulaan bila nak buat soalan pembubaran, sila rujuk buku teks muka surat 134 dan 135. Kat situ awak akan mendapat panduan. Okey. So, sekarang ni kita tengok soalan Ni soalan yang cikgu beri tadi dalam grup WhatsApp kelas. So, kita tengok. Okey, ini adalah soalan pembubaran. Kita tengok Aisyah dan Bahar. Okey, ialah pemilik perkongsian AIBA yang berkongsi untung rugi secara sama rata. Okey, so dia kongsi untung rugi secara sama rata. Okey, so kalau soalan perkongsian, kebanyakannya pattern dia lebih kurang macam ni lah. Okey. Okey, so kita tengok apa kita nak buat bila kita dapat soalan macam ni. Okey, yang pertama kita tengok, kita kena selesaikan semua. Okey, semua perkara di dalam kunci kira-kira kita kena selesaikan. Okey, selesaikan macam mana? Kita transfer. Okey, kita transfer masuk ke dalam akaun-akaun yang terlibat. Okey, so sekarang kita tengok. Okey, kita tengok soalan dulu. Okey, anda dikehendaki menyediakan satu, kena buat jurnal am. Okey, kemudian kita kena buat apa? Akaun realisasi, akaun modal berkongsi dan akaun bank. So kalau untuk latihan pembubaran ataupun soalan pembubaran perkongsian, 3 perkara ini, okey, iaitu akaun realisasi, akaun modal berkongsi dan akaun bank wajib tahu. Okey, memang mesti tahulah. Okey, 3 perkara. So ingat, kalau pembubaran perkongsian, 3 akaun yang mesti kita mahir: akaun realisasi, akaun modal berkongsi dan akaun bank. Okey. So kita pergi satu persatu. Okey. Untuk soalan ni cikgu akan tunjuk ataupun cikgu akan buat 2 video. Okey. So kita tengok yang pertama dahulu. Kita tengok apa yang kita nak buat. Kita kena selesaikan. Okey, selesaikan apa? Kita kena selesaikan yang ini. Okey, so yang ini nak buat apa? Okey, yang ini kita selesaikan. Macam mana kita nak selesaikan? Kita rujuk balik muka surat 134 dan 135, iaitu tutup semua akaun aset kecuali bank dan tunai. Okey, so macam mana kita nak tutup? Bila kita nak tutup akaun ni, kita akan pindahkan. Okey, akaun perabot aset, akaun alatan pejabat aset, inventory aset, akaun belum terima juga aset. Okey, so 1, 2, 3, 4 ini kita pindahkan. Okey, kita pindahkan ke akaun realisasi. Okey, kita pindahkan ke akaun realisasi. Okey, akaun bank. Okey, akaun bank kita tak tutup, tetapi kita akan pindahkan ke dalam akaun bank.
Okey. Sebab kena ingat balik rujuk muka surat 134 dan 135. Kat situ dia ada bagi tahu. Okey, tutup. Okey, tutup semua akaun aset kecuali bank dan tunai. Sebab apa kita kena tutup semua akaun aset? Sebab sekarang kita mahu bubarkan perkongsian. So semua akaun tu kita kena tutup lah. So kita buka akaun realisasi, akaun bank dan akaun modal. Okey. So cikgu ulang balik. So kalau jumpa soalan pattern macam ni ataupun ada satu lagi bentuk, apa-apa bentuk lah. Okey, kalau kata dia bagi aset, okey, pindahkan ke akaun realisasi. Okey, kecuali bank dengan tunai. Bank kita akan pindahkan ke dalam akaun bank. Okey. So, kita pergi dekat sebelah kredit modal Aisyah, modal Bahar, akaun semasa Aisyah, akaun semasa Bahar. Apa nak buat? Okey. Yang ini akan masuk dalam akaun modal. Okey, yang ini akan masuk dalam akaun modal. Yang ini, okey, akaun semasa. Okey, apa nak buat dengan akaun semasa? Okey, tutup akaun semasa, pindahkan ke akaun modal. Okey, maksudnya semua. Okey, daripada atas ini sampai akaun semasa, kita akan masukkan di dalam akaun modal. Okey, kita akan pindahkan ke dalam akaun modal. Okey, so yang ini. Okey, akaun belum bayar. Akaun belum bayar, ini nak buat apa? Kalau kata dalam soalan itu, dia mengkehendaki kita membuat akaun belum bayar. Kata contoh dia ada akaun belum bayar kat sini. Okey, akaun belum bayar. Okey, kalau kata dalam soalan tu dia cakap anda dikehendaki menyediakan akaun realisasi, akaun modal perkongsi, akaun bank, akaun belum bayar. So, yang ini akan pindah masuk dalam akaun belum bayar. Tapi untuk soalan yang cikgu beri, dia tak ada akaun belum bayar. So, tak perlu pindahkan ke mana-mana. Okey, biarkan saja kat situ sebagai rujukan kita untuk soalan dekat bawah tu nanti. Okey. So, yang tu dulu. So, kertas yang cikgu beri tu, sila rujuk, okey, conteng. Okey, seperti mana cikgu conteng yang ni. Okey. So, kita pergi satu persatu. Okey, butir-butir pembubaran adalah seperti berikut. Okey, semua perkara kat sini, semua butir-butir urus niaga kat sini. Okey. Awak boleh rujuk. Okey, boleh rujuk. Okey, rujuk muka surat 134 dan 135. Memang ada dalam tu. Okey, untuk soalan akaun pembubaran yang paling penting kita kena tahu apa akaun nak debit, apa akaun kredit. Okey, debit apa, kredit apa, debit apa, kredit apa untuk setiap satu ni. Okey. So, kita pergi yang pertama. Yang pertama kita pergi kita tengok. Okey, perabot dan stok. Ini sila tukarlah. Kalau belum tukar dalam soalan cikgu inventory Okey, itu istilah lama. Okey, perabot dan inventory dijual pada harga RM30,000. So, kita jual inventory. Kita jual perabot. So, bila kita jual, okey, bila kita jual barang, kita jual aset, duit dalam bank kita akan bertambah. So, kat sini debit bank. Okey. Debit bank. Kredit. Kredit apa? Okey, bila kita jual perabot, kita jual inventory. Bila jual barang tu keluar. So, kredit. Dia sebenarnya kredit perabot, kredit inventory. Tetapi kena ingat, kita sudah tutup semua akaun perabot dan akaun inventory. So, diganti dengan akaun realisasi. So, debit bank,
kredit realisasi. Okey. Debit bank kredit realisasi. Okey, so untuk soalan 1, debit bank kredit realisasi. Okey. So, untuk soalan nombor 2. Okey, akaun belum terima menjelaskan hutang 2,800 dan bakinya dihapuskan sebagai hutang lapuk. Okey, so bila akaun belum terima menjelaskan hutang. Okey, akaun belum terima ni siapa? Pelanggan kita. Pelanggan kita dia bayar hutang. So bila dia bayar hutang, duit masuk. So bila duit masuk, debit bank. Okey, debit bank kredit apa? Kredit, sepatutnya kredit akaun belum terima. Tetapi kena ingat akaun belum terima adalah aset. So kita sudah tutup akaun aset. So dia kredit realisasi. Okey, so debit. Okey, debit apa? Debit bank. Okey, kredit realisasi. Okey, berapa nilai dia tadi? 2,800. So, yang ini 2,800. Yang ini berapa tadi yang ke atas? Adalah 30,000. Okey. So, kalau awak tengok, kita punya hutang sepatutnya 3,350. Tapi, customer cuma bayar 2,800. So, sepatutnya dia ada baki kan yang belum bayar. Tetapi baki tu dihapuskan sebagai hutang lapuk. Maksudnya kita tak payah rekod. Okey, bila kita nak bubarkan perniagaan, sebarang hutang lapuk tu kita abaikan sahaja. Kita cuma rekod berapa nilai yang kita boleh kutip sahaja. Okey, yang tak boleh kutip tu kita biarkan sajalah. Okey, tak perlu buat apa-apa. Okey, so itu yang kedua. Ketiga. Okey, ketiga, Bahar mengambil alih alatan pejabat dengan nilai 6,400. So, kalau rujuk dalam muka surat 134 dan 135, dia ada sebut perkataan perkongsi mengambil alih. So, bila perkongsi mengambil alih, so dia punya catatan apa? Okey, so dia adalah debit modal Bahar. Okey. Sepatutnya modal kredit kan. So bila dia ambil alih, so modal dia akan berkurang lah. Okey, sebab tu modal Bahar tu debit. Okey, dan kredit apa? Dan kredit realisasi. Okey, so nombor 3. Okey, Bahar mengambil alih alatan pejabat. Okey, so debit apa? Okey, debit modal Bahar. Kredit realisasi. Okey, berapa? 6,400. Okey. So, yang keempat, belanja realisasi. Okey, yang dalam soalan ni dia tulis belanja realisasi. Katakan dalam soalan lain ada apa-apa belanja lah. Contoh dia kata kadar bayaran ke atau apa-apa belanja sajalah. Okey, boleh cuba rujuk muka surat 134 dan 135. Okey, kalau apa-apa belanja realisasi, okey, catatan dia macam mana. Okey, so kita tengok. So bila belanja realisasi, okey, bila belanja duit akan keluar. So catatan dia akan jadi apa? So debit realisasi kredit bank. Kalau ikut catatan bergu yang biasa, yang ini akan jadi debit belanja. Belanja apa? Contoh kadar bayaran. Tetapi kita kena ingat kita dah nak tutup akaun.
kita dah nak tutup pembubaran. Kita dah nak tutup kita punya perkongsian. Kita dah nak bubarkan perkongsian. Maka semua hasil belanja semua kita akan masukkan ke dalam akaun realisasi. Sama juga dengan aset. Okey, kita dah tak buka dah akaun belanja. So, kalau ikutkan sepatutnya debit belanja. Tetapi kita dah tutup. So, kita guna debit realisasi kredit bank. Sebab apa kredit bank? Sebab kita bayar duit keluar. So, nombor 4. Okey. Debit realisasi kredit bank. Okey. So, jangan buat debit belanja realisasi ya. Kalau buat debit belanja realisasi dia akan ada kesilapan nanti. So, debit realisasi kredit bank. So, berapa nilai dia? 2,500. Okey, 2,500. Okey, kemudian dia kata akaun belum bayar memberi diskaun 300. So, dalam soalan yang cikgu share dekat awak tu, cikgu dah ubah sikit. Cikgu tulis akaun belum bayar menjelaskan hutang. Akaun belum bayar memberi diskaun 300. Okey, kat sini dia ada 3 catatan. Macam yang ni dia ada debit, kredit. Okey, untuk yang ni, okey. So, yang pertama, yang akaun yang terlibat adalah akaun belum bayar. Okey, yang pertama akaun belum bayar. Yang kedua, apa lagi yang terlibat bila kita bayar. Okey, bila kita bayar dekat akaun belum bayar. Yang terlibat adalah akaun bank. Okey, tapi satu lagi bila memberi diskaun. Ada diskaun, so akaun yang terlibat adalah diskaun diterima. Okey, diskaun diterima. Tetapi kena ingatlah diskaun diterima kita dah tak buka akaun. So dia akan gantikan dengan realisasi. Okey. So macam mana kita nak tulis? Okey, nombor 5. So apa yang debit? Debit adalah debit akaun belum bayar. Okey, sebab apa akaun belum bayar debit? Sebab kita sudah bayar hutang. Kalau ikutkan akaun belum bayar itu, ni, akaun belum bayar sebelah kredit. Tapi bila kita bayar hutang, akaun belum bayar akan debit. Okey, sebab hutang dah kurang, akaun belum bayar debit. So, akaun belum bayar debit. Debit berapa? Berapa hutang kita? Hutang kita 5,300. So, debit 5,300. Okey, so kredit apa? Okey, so kredit satu, bank realisasi. So, bank. Satu lagi realisasi. Okey, realisasi ni diskaun lah. Okey, so bank. Bank kita bayar berapa? Okey, akaun belum bayar memberi diskaun 300. Hutang 5,300 dapat diskaun 300. Jadi kita akan bayar berapa? Okey, kita akan bayar 5,000 sahaja. Okey, sebab apa? Sebab kita dapat diskaun 300. Ini untuk nombor 5. Okey. So, debit akaun belum bayar 5,300. Kredit bank 5,000. Sebab apa kredit 5,000? Sebab kita dah dapat diskaun. Okey, dalam soalan tu ada sebut dapat diskaun 300. So, kita akan bayar 5,000 sahaja. So, diskaun tulis kat sini. Okey, dalam bracket Kalau nak tulis lah, kalau tak nak tulis pun tak ada masalah. Okey, so yang seterusnya. Semua penerimaan dan pembayaran dibuat melalui bank. Ini tak ada kena buat apa-apa pun. Okey, dia cuma beritahu semua urus niaga kat sini. Okey, semua urusan kat sini melibatkan bank lah. Maksudnya tak ada tunai. Okey, semua bank. Itu. Tapi tak ada buat apa-apa. Okey. So, yang seterusnya, bila kita dah siap yang tu,
kita tengok soalan dia. A. Anda dikehendaki menyediakan catatan jurnal am untuk merekod pembubaran perkongsian. So, macam mana nak buat? Inilah. Okey, kena ingat balik macam mana kita nak buat jurnal am. Okey, format jurnal am jangan lupa. Okey, macam mana format jurnal am. Okey, cikgu tunjuk sikit format dia. So, kalau kata siapa yang dah lupa format jurnal am. Okey. So, nak pindah saja. Okey, pindahkan saja daripada debit kredit yang awak sudah buat tu. So, sebenarnya sangat senang lah. Okey, so ini jurnal am. Okey. So, katakan ni soalan pertama. Okey, soalan 1. Ni kat sini butir lah seperti tarikh ataupun urus niaga. Kat sini butir. Sini debit, sini kredit. Okey, so macam mana kita nak jawab soalan catatan jurnal am untuk merekod pembubaran? So, okey, tadi kita dah buat soalan 1, debit bank, kredit realisasi. So, perkara ni lah yang kita akan masuk balik dalam bentuk jurnal am. Kalau awak conteng dalam bentuk ini saja, tapi soalan suruh buat jurnal am, so kat sini markah awak kosong. So, bila dia sebut kena buat jurnal am, kena masuk dalam format jurnal am. So, katakan ni soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. So, nak tulis butir apa? Debit bank. 30,000. Kredit apa? Kredit realisasi. 30,000. Macam tu je. Okey. Yang penting kalau atas tu debit kredit betul, yang bawah tu tak ada masalah. Okey, so nombor 2. Macam mana nak masuk? Sama juga. Debit bank. So, bank. Okey, 2,800. Kredit realisasi. So, realisasi. Okey, 2,800. Okey, macam tu je. Okey, simple. Boleh tengok contoh dalam buku teks. Ada contoh dia. Okey, dan yang seterusnya sama. Semuanya salin balik masuk dalam format jurnal am sahaja. Okey, itu sahaja. Okey, so untuk soalan B. Okey, soalan B, awak dikehendaki menyediakan akaun realisasi, akaun modal perkongsi dan akaun bank. So, yang ini bila kita nak buat, okey, kita bukannya buat, okey, kita buat akaun realisasi, siap. Kita akan buat akaun modal perkongsi. Dah siap, kita buat akaun bank. Okey, cara tu boleh buat tetapi dia akan merugikan masa dan mengambil masa yang lama. Okey, kena ingat satu soalan ni, satu set ni mesti siap dalam masa 25 minit paling lama. So, 3 akaun realisasi, akaun modal perkongsi dan akaun bank ni kena buat serentak. Okey, serentak. Apa maksud serentak? Bila kata nak buat soalan tu, okey, sediakan 3 akaun macam ni terus. Okey. So, sediakan ketiga-tiga akaun macam ni terus. Okey. Yang pertama buat kotak akaun realisasi. Okey. Guna akaun. Okey, buat akaun modal. Akaun modal ni cikgu buat dalam bentuk beruangan. Okey, tarikh butir Aisyah Bahar. Tarikh butir Aisyah Bahar. So, dalam bentuk beruangan. So, jimat. Okey, jimat. So, kalau kertas exam, test pack awak tu, satu helai tu boleh buat 3 soalan. 3 akaun. Okey, akaun realisasi, akaun modal, akaun bank. Okey, so, yang last sekali buat akaun bank. So, kena buat draft macam ni dulu. Okey, buat draft macam ni dulu. So, tulis siap-siap tarikh dia. Okey, tarikh ni kita nak ambil dekat mana? Dekat soalan. So, tarikh dia adalah tarikh hujung bulan, hujung tahun ikut. Bergantung kepada soalan lah. Okey, macam kat sini dia cakap 31. So, tarikh dia 31 lah ikut soalan. Okey, so tulis siap-siap. Okey, tulis tarikh siap-siap. Sebab satu ni je tarikhnya. Okey, yang bawah banyak tu tak payah tulis tarikh dah. Okey, so prepare akaun-akaun ni dulu. Kemudian cikgu akan tunjuk satu-satu cara nak buat. Okey.